Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak cerita berkenaan dengan grafik tablet murah yang aku beli daripada Shopee. Jom kita start. So memandangkan waktu PKP ni, ramai mungkin cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah yang mula menggunakan ataupun menggantikan kelas secara online bila kita berhadapan dengan komputer ni. Dia berbeza lah bila proses pembelajaran dalam kelas yang biasa tu kan. Biasanya cikgu-cikgu akan lonceng dekat whiteboard atau smartboard. Tapi bila buat online punya kelas, berdepan dengan laptop ataupun komputer, macam mana kita nak conteng-conteng kan? Susah. Ada satu cara yang boleh membantu untuk menambah interaktif antara orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Boleh menggantikan whiteboard yang konvensional, iaitu dengan menggunakan grafik tablet. So hari ni aku nak review tentang VIKE A30. Namanya kat sini VIKE A30 pen tablet yang aku beli daripada Shopee. So ini adalah kotak dia, VIKE A30 pen tablet. Dekat sini dia ada tulis 250 pps report rate, 5080 LPI resolution, banyak ni, 8192 levels of pressure sensitivity. Sebenarnya bila aku nak beli VIKE tablet ni, aku dah try tengok beberapa tablet yang lain, macam-macam brand jugalah, Huion, Wacom. Dan kalau ikutkan untuk harga, aku beli tablet ni dengan spek yang ini, 8192 level of pressure sensitivity ni. This is the best lah and the cheapest among the others. Maksud dia yang lain-lain tu lebih mahal. So kotak dia macam ni je, simple, cantik, macam kotak beli dekat supermarket kan. So kat tepi ada tulis A30 kosong, free your mind. Okay, free your mind. Dan kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. So basically aku dah guna tablet ni mungkin dah lebih kurang sebulan lebih. So ni bukanlah video unboxing lah. So apa yang ada dalam ni, ni adalah kotak dia. So basically korang akan dapat satu glove glove yang separuh ni kot. So dua tangan ni akan disarungkan, yang lain tu akan terdedah lah. So bagus lah kalau kita nak menulis kan, so dekat bawah ni akan terlindung lah daripada permukaan tu. Kalau tangan tu berpeluh, macam tangan aku ni memang berpeluh, so glove ni sangat-sangat membantu. Cumanya aku tak guna glove ni sebab saya rasa sayang pula. Kalau beli replacement pun tengok dekat Shopee pun mahal juga. So untuk mengelakkan aku merosakkan benda ni, so aku menggunakan kipas untuk menyejukkan tangan aku sendiri. So dia menyertakan dalam kotak ni juga ada quick start guide, tengok jap, buku macam mana nak menggunakan. So boleh refer lah, tapi aku lebih suka guna YouTube lah untuk refer barang-barang yang aku beli, lebih mudah. Dan kita akan dapat satu set nibs. Ini adalah mata pen yang kita akan gunakan, dan juga alat untuk mencabut mata tersebut. So dia dah bagi satu set macam ni. Not bad lah untuk harga macam ni kan. So kalau rosak, terus tukar, tak payah nak beli baru lagi dah. Okay, start guide, dan juga ada satu macam nota lah daripada VIKE. Not bad. So you get everything complete. Selain daripada itu tak ada apa-apa lain. Itu saja yang ada dalam box. So kita akan pergi kepada tablet itu sendiri. Okay guys, so out of the box, inilah grafik tablet berkenaan. Kita akan dapat satu pen white felt. Material dia dalam bentuk material macam felt, kain felt tu kan, kain yang macam bukan baldu tapi macam yang felt ni lah. So nice. Ni adalah pen dia. Tengok, okay, focus, try to focus. So this is the pen, lengkap dengan tulisan VIKE. Nothing much, ada button, ada dua button, dan ni adalah mata dia yang ada nib tadi. So memang kalau tengok kat hujung ni, kalau kita
kan dia memang akan bergerak ke dalam sikit lah. Memang aku dah baca beberapa review. Memang ini adalah sifat pen ataupun tablet yang mempunyai pressure sensitivity. So dia macam ada nimble, macam goyang-goyang sikit kan. Dia bagi device untuk buka, tapi sebenarnya boleh buka pakai jari je. Dah cabut ataupun mata ni rosak, aku tak tahu. Tapi so far aku pakai memang macam ni lah. So this is the pen itself, not bad. Pen ni tak menggunakan bateri, kita boleh gunakan terus dekat tablet. Not bad. Kalau macam yang lain jenama tu nampaknya macam ada yang pakai bateri. So susah lah kalau bateri habis ke kan, nak kena recharge ke apa sebagainya. So ni tak payah. Ni memang bagi begini dah boleh guna terus. Tapi aku tak nak flip. So aku letak dulu pen ni kat tepi. So then this is the tablet itself. Okay, kalau korang tengok tablet ni sangat sleek, tak ada apa-apa button yang terjojol. Okay, kalau nampak ini adalah bahagian untuk kita melukis lah ataupun menulis. So this is the working space. Dan dekat bahagian tepi ni adalah dia punya customizable button. So setiap button ni kita boleh program. Ada 4 button, K1, K2, K3 and K4. Dan juga ada kawasan touch dekat sini. So dia memang kita boleh programkan kita nak swipe up jadi apa, swipe down jadi apa, swipe left jadi apa dan sebagainya. Dan ini adalah dia punya brand. So memang best. Pengalaman aku pakai benda ni memang best. Dia besar, luas dan kata apa, untuk harga dalam RM150, tablet ni sangat berbaloi untuk kita gunakan. Dan dalam packaging juga dia disertakan juga satu kabel lah, kabel USB-C L shape macam ni. So dan agak panjang juga sebenarnya, sesuai lah untuk kita letak atas meja. Kalau macam desktop kita letak kat bawah meja kan, so kita boleh routekan wire tu ke bawah. So not bad. Kalau nak beli kat kedai pun mahal juga kabel-kabel macam ni. Nak pula yang berkepala L macam ni kan. Kalau yang ada pun mungkin dia punya data speed dia tak berapa nak laju lah. So not bad lah. So good job White kerana menyediakan semua ni. So overall build quality dia pada aku sangat okey. Sebab aku pun tak pernah rasa tablet yang lain. Mungkin yang lain tu mungkin rasa premium kot kan, bila beli je rasa mahal kot, tapi tak pastilah. Tapi cumanya untuk pengalaman aku menulis, aku boleh rasa macam menggunakan ataupun sensasi menulis atas kertas tu terasa dekat sini. So agak smooth. Rasalah dia punya macam scratchy ataupun kasar-kasar bila kita menulis atas kertas tu kita terasa. Tak adalah rasa macam kita menulis atas permukaan yang licin sangat. So pengalaman menulis dan melukis tu adalah sangat natural dekat sini. So sebagai comparison, ini adalah White A30 tablet dan ini adalah laptop aku yang bersaiz 13 inci. Kalau tengok saiznya dah lebih kurang sama. Agak besar juga tablet ni. Untuk menggunakan tablet ni, mula-mula sekali korang kena pergi download lah dia punya driver dia. Boleh pergi dekat website veikk.com. Dan bila kita dah pergi dekat homepage tu, boleh cari tab download ni dan klik pada button ataupun dekat driver ni, dan nanti dia akan keluar dua option untuk download, sama ada driver for Mac ataupun Windows, bergantung kepada operating system dan juga komputer masing-masing. So saya menggunakan Windows, saya download driver for Windows lah. Nampak dekat situ ada A30, so saya pun klik download. So saya dah download, dan selepas you all dah download, you all boleh buat installation macam biasa, go through all the step by step macam biasa. Mula-mula sekali sebelum nak menggunakan software tu, pertama sekali kita kena pasangkan USB kabel yang telah disediakan kepada tablet berkenaan. So pasang je macam ni, bergantung pada you all, sebab USB-C ni ada dua belah, sama ada nak pasang wire ni ke atas ataupun ke bawah, tak ada masalah lah. Okay, macam mana kita nak tahu tablet ni dah on ataupun tak? Kalau kita letakkan ataupun touch pen ni dekat permukaan, dia ada menyala dekat sini. Kalau korang perasan, tu ada menyala kecil je. So ini adalah interface
interface aplikasi tablet berkenaan. So dekat sini dia ada macam-macam option lah. Pen tu kita boleh programkan setiap button di pen ni, button 1 dan button 2, sama ada nak tekan keyboard, space ataupun right click ataupun sebagainya dia. So kalau you all tengok dekat sini, ada kotak ni kan, dia ada click sensitivity setting dekat situ. Kita boleh play around dengan sensitivity dia, sama ada nak tekan terus kuat ataupun sebaliknya. Tu nampak tu kan? So korang boleh play around lah dengan curve ni, sama ada nak macam tu ataupun macam ni. So aku biarkan by default sajalah. Mungkin orang-orang yang dah biasa menggunakan tablet ni, dia lebih lebih ada cara yang lebih custom lah untuk setting. So tentu terpulang pada kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Itu untuk pen. Bila kita dah habis setting dekat pen dia, kalau kita tengok kat sini, korang boleh letak apa saja, sama ada letak klik, button keyboard kan, button klik mouse tu, left, right, middle, double click, roller forward, roller backward, semua boleh buat dekat, semua kita boleh settingkan lah. Tablet sama ada nak letak accurate mode, erase ataupun padam. Kalau macam nak padamkan undo dekat aplikasi pun tak ada masalah. Ini adalah mapping di dalam kawasan lukisan ataupun workspace tablet kita. Kita juga boleh setkan sama ada korang ni right hand mode ataupun left hand mode. So dia akan detect kalau korang tangan kiri, korang boleh klik dekat sini. Kalau korang tangan kanan, klik dekat sini. Sama ada korang nak gunakan mode pen ataupun mode mouse pun tak ada masalah. So aku akan by default biarkan saja. Screen mapping ni pun kita boleh mapkan sama ada nak separuh, sebahagian ataupun by monitor. So aku sebab hanya ada satu monitor, so aku setkan kepada all sajalah. Yang aku nak highlight kat sini ialah button function. Okey, kalau korang tengok dekat bahagian kiri ni, inilah button function dia, K1, K2, K3 dan K4, di mana ke semua button ni kita boleh programkan. Okay, so basically terdapat 4 button yang boleh diprogramkan, K1, K2, K3 dan K4. Kalau dalam screen pun kita nampak dia dah labelkan siap-siap. Dan seperti mana button di pen tadi, button ataupun touch sensitive point dekat panel di tepi ni pun kita boleh programkan jugalah mengikut kesesuaian masing-masing. Kalau korang nak programkan untuk button apa pun tak ada masalah. K1, K2, K3 dan K4. So semua benda ni kita boleh customize kan. Contohnya kalau nak letak keyboard button apa kan, klik ke, keyboard ke, tablet ke, dan macam-macam lagi lah. Korang boleh try kat sini. Untuk touch, dekat sebelah tab hotkey tadi, kita pun boleh juga sama ada kita nak swipekan ke atas, dia akan keluar apa, swipe ke bawah keluar apa dan sebagainya. Kita juga boleh programkan berbeza-beza program button ni mengikut aplikasi yang berbeza-beza. Contohnya kalau macam untuk Illustrator, button ni berfungsi sebagai fungsi yang lain. Kalau dekat Photoshop, button ni kita boleh programkan untuk fungsi yang lain pun boleh juga. So memang best lah, kita boleh reprogramkan semua button ni customize untuk setiap application yang kita guna. So memang aku rasa benda adalah satu function yang terbaik. Dia tak macam kita program sekali dan itulah yang kita akan guna. Dia tak macam tu. Kita boleh guna untuk pelbagai aplikasi. Kita dah configure button ni guna untuk apa, button ni guna untuk apa, dan aku rasa aku nak share dengan korang macam mana orang kata apa, performance ataupun prestasi white graphic tablet ni bila kita gunakan dekat aplikasi. Okay, so sekarang aku buka Adobe Photoshop. Korang boleh guna berbagai-bagai jenis aplikasi yang support drawing ataupun sketch. PowerPoint boleh, Microsoft Whiteboard pun boleh. Kalau siapa-siapa cikgu-cikgu yang nak mengajar, aku tak pasti Zoom ataupun Webex support ke tidak, tapi aku rasa boleh try. Tapi untuk untuk test ni aku nak try dekat Adobe Photoshop lah. So basically apa yang kita tulis akan keluar dekat screen. So kenapa tak keluar apa-apa? Sebab color putih. Sebab tu tak keluar apa-apa. So A, B,
C, D, E, F, kan. So sensasi penulisan itu pun adalah seronok macam kita menulis atas kertas, dan dia adalah pressure sensitive. Bila kita macam like sapu-sapu je, dia akan macam halus macam tu. Bila kita tekan, dia akan pekat. Bila aku tekan ni, ni bila aku halus. So best lah kan. Siapa-siapa yang jenis yang memang suka melukis tu, ini adalah satu benda yang sangat bagus lah untuk korang nak buat sketching. So since aku dah programkan button K1, K2, K3 ni sebagai button untuk undo, bila aku tekan je, dia akan terus undo, padam kan. Dan dia akan padamkan lah. Kalau macam aku swipe up, dia akan zoom page. Bila aku swipe down, dia akan zoom out kan. Dan contohnya kalau aku lukis, katakanlah aku lukis gambar bintang ni, dan kalau aku macam nak lebih detail dalam setiap drawing tu, aku zoom in, aku tekan K1, aku pegang kat tadi, so dia akan bergerak macam tu. So mudah lah untuk kita buat detail drawing. Lukis gambar muka mungkin kan. Lepas tu kita main-main dengan layer macam biasalah. So itu terpulang pada kreativiti korang lah. Aku takkan buat kata apa, tutorial lah kot nak lukis ni. Aku agak-agak je ni, kan. Dah pandang-pandang korang lah nak lukis macam mana. So ini tapi impression macam mana kita nak gunakan tablet ni. So nak nulis pun senang. Y sama dengan plus E kan. Apa lagi? A square sama dengan C square. Dah macam-macam lagi lah. Korang nak lukis graf ke kan, nak lukis graf ke, macam-macam lah. Semua benda boleh buat. So kesimpulannya, aku rasa ini adalah satu investment yang sangat bagus kepada guru-guru, pensyarah, mungkin orang kata apa, orang-orang yang selalu membuat online seminar, webinar dan sebagainya. Ini adalah satu device ataupun alat yang aku rasa boleh membantulah untuk you all mengadakan sesi pembelajaran secara online. Korang boleh conteng, korang boleh tulis dan sebagainya. Aku rasa ini adalah satu kelaburan yang baik untuk especially untuk mereka yang menggunakan platform online sebagai medium untuk berinteraksi dengan orang yang lain. Dengan harga RM150, RM170 macam tu, aku rasa berbaloi untuk you all beli. So please check it out. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah dalam masa akan datang aku akan cuba untuk buat review lagi berkenaan dengan semua produk-produk ataupun semua benda-benda yang aku beli sewaktu PKP ataupun MCO ni. Hingga ke episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.